suara. Okey, so hari ni kita akan sambung kita punya tajuk pembelajaran. First kali cikgu nak kamu tengok gambar ni. Okey, ni gambar apa ni kelas? Okey, ni gambar apa ni? Siapa tahu ni gambar apa? Etanol dan alkohol. Yes, etanol dan alkohol. So pada tajuk pembelajaran yang lepas, kita dah bincang macam mana kita nak menghasilkan etanol. Betul tak? Berapa kaedah kita nak menghasilkan etanol? Ada berapa kaedah untuk menghasilkan etanol? 2 ya. 2. Okey, iaitu kalau kita nak menghasilkan etanol dalam mol, kita menggunakan kaedah apa kelas? Penapaian. Ya, betul. Penapaian. Penapaian glukosa Okey, manakala kalau kita nak hasilkan etanol macam dalam gambar ni. Sebenarnya etanol ni banyak kegunaan dalam kosmetik, dalam apa lagi? Dalam perubatan. So kalau dalam perindustrian, dalam perindustrian kita menggunakan kaedah apa? Penyulingan. Penyulingan. Okey, penyulingan kurang tepat. Lagi satu apa tadi? Penghidratan. Okey, betul. Penghidratan etana. Okey, kita hydratekan. Okey, kita tambah air kita tindak-tindakan etana dengan wap air. So, kita akan mendapat etanol. Adalah secara industri, secara besar-besar lah. Okey. Sekarang kita nak tengok bagaimana etanol dihasilkan. Okey, bagaimana etanol ni dihasilkan. So, ini siapa tahu ni gambar raja apa ni? Boleh nampak cikgu punya skrin? Okey, gambar raja apa ni? Penapaian, proses penapaian. Ya, proses penapaian. Betul, tepat sekali. Proses penapaian. Okey, so kalau kita tengok dekat sini. Okey, kalau kita lihat di sini so ini ada 2 proses. Okey, yang ini adalah A. Okey, ini adalah proses A. Ini adalah proses B. Okey, A itu adalah proses apa kelas? A itu proses apa? Ingat. A itu adalah proses penapaian. Iaitu penapaian kita campurkan glukosa dengan yeast dan juga air suling. Okay, kita campur glukosa dan juga air suling. Ini cuba recall yang lepas. Kita nak imbas kembali tajuk yang lepas. Okey. Okey, so apa yang kita dapat? Proses penapaian. Okey, proses penapaian glukosa kita akan dapat apa? Apa hasil dia? Apa hasil yang kita akan dapat daripada proses penapaian glukosa? Yes, karbon dioksida dan satu lagi satu adalah etanol. Okay, so etanol dia punya formula molekul adalah C6H12O6. Okay, alright. Kemudian kemudian hasil etanol yang kita dapat ni, etanol yang kita dapat ni adalah etanol tak tulen. Betul tak? Etanol yang kita dapat tu adalah etanol yang tak tulen. So macam mana kita nak tulenkan dia? Cikgu. Siapa tahu? Ya. C6 tu bukan glukosa ke? Ya Allah ya Tuhan. Tengok saya pun dah tersalah. C6H12O6 pula. C2H5OH. Thank you. Thank you Dennis, betulkan cikgu. Okay, C2H6OH. Itu baru etanol.
semangat sangat nak mengajar hari ni. So itu ada ethanol tak tulen. So macam mana kita nak tulenkan dia? Siapa tahu? Kita buat proses penyulingan. Penyulingan. Yes, penyulingan proses penyulingan je kan. Berperingkat petrol. Okey. So proses penyulingan. So mana proses penyulingan? Inilah proses penyulingan. Okey. Apa yang kita buat, kita didihkan hasil penapaian tadi di suhu 78 darjah Celsius. Okey. Kemudian bila kita dah didihkan, apa yang berlaku, etanol tu akan mendidih dan disejukkan menjadi cair di dalam kondenser libik. Okey, jadi yang kita dapat, yang cikgu kotakkan ni, hari ni internet masih slow. Okey, so yang kita dapat ni, ini adalah etanol tulen. Okay, so yang kita dapat itu adalah etanol tulen. Okay. So, seterusnya kita tengok dekat sini. Okay, seterusnya kita tengok dekat sini. Hari ni apa yang kita nak sambung? Hari ni kita nak sambung dengan tajuk sifat kimia alkohol. Okay, kita nak sambung dengan sifat kimia alkohol, tajuk daripada yang lepas. So, pada minggu lepas cikgu dah dedahkan kamu pada dua tindak kimia kan. Okay, sudah dedahkan pada dua tindak balas kimia. So, hari ini sepatutnya saya terang satu lagi, tapi cikgu nak ulang lagi sekali. Okey, cikgu nak ulang lagi sekali. Seminggu lepas ada cikgu rasa kehadiran macam tak berapa ramai. So cikgu ulang lagi Okey, so kriteria kejayaan. Okey, yang pertama kamu dapat menyatakan 2 daripada 3 sifat kimia. Okey, yang kedua kamu dapat menulis. Okey, kamu dapat menulis sekurang-kurangnya satu persamaan lengkap bagi tindak balas pembakaran alkohol dengan betul. Okey, kemudian kamu dapat menulis sekurang-kurangnya satu persamaan lengkap bagi tindak balas pengoksidaan alkohol dengan betul. Dan yang keempat, kamu dapat menulis sekurang-kurangnya satu persamaan lengkap bagi tindak balas pendehidratan alkohol dengan betul. Okay? So kalau kamu dah boleh menulis tindak balas ini, jadi maksudnya kamu berjayalah untuk pelajaran kita pada hari ini. Okey, so kita nak tengok balik, kita ulang sikit sifat kimia alkohol. Okey. So sifat kimia alkohol ni dia ada 3 sifat kimia. Okey. Dia ada alkohol ni dia ada sifat kimia yang sama. Sebab apa? Sebab dia mempunyai kumpulan hidroksil yang sama sebagai kumpulan berfungsi. Jadi dalam sifat kimia alkohol ni dia ada 3 tindak balas, iaitu yang pertama adalah tindak balas pembakaran. Okey, tindak balas pembakaran. Yang kedua, tindak balas pengoksidaan. Dan yang ketiga, tindak balas pendehidratan. Okey. So, kita nak lihat balik. Okey, kita lihat semula tindak balas ataupun sifat kimia alkohol. Okey, yang pertama iaitu tindak balas pembakaran. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, okey, kalau kita lihat dekat sini, alkohol ni dia terbakar, betul? Jadi dia akan terbakar dalam bekalan oksigen berlebihan untuk menghasilkan karbon dioksida dan okey, itu adalah tindak balas
pembakaran bagi alkohol. Jadi alkohol ni dia akan mudah terbakar dengan nyalaan biru dan tidak menghasilkan jelaga. So itu adalah perbezaan lah di antara pembakaran alkohol dengan pembakaran alkana dan alkena. Okey. Jadi alkohol ni dia disebabkan dia mudah terbakar dan tidak menghasilkan jelaga, so dia dapat membebaskan kuantiti haba yang banyak. Okey, dia dapat membebaskan kuantiti haba yang banyak. So, disebabkan sifat-sifat yang ini, okey, jadi dia sesuai sangat digunakan sebagai bahan api untuk roket. Selain daripada roket, kita punya kenderaan lain pun memang kita menggunakan alkohol sebagai sebagai bahan api. Etanol ni dia khas untuk roket. Right. Okey, seterusnya kita nak tengok persamaan dia. Okey, so kita nak melihat persamaan kimia dia. Okey, so persamaan kimia dia kita katakan dia punya tindak balas adalah alkohol bertindak balas dengan oksigen akan hasilkan karbon dioksida dan air. Okey, karbon dioksida dan air. Jadi kalau kita ambil contoh etanol, okey, kalau contoh etanol, apa formula molekul etanol? C2H5OH. Okey, dia akan tindak balas dengan oksigen, dia akan hasilkan karbon dioksida dan juga air. So kita seimbangkanlah. So kita seimbangkan, kita tengok karbon ada 2, so letak 2 depan karbon dioksida. Okey, kita letak 2 depan karbon dioksida. Kemudian kita tengok bilangan hidrogen. So sini sebelah kiri ada 6 hidrogen, so kita letak 3 hidrogen. Okey, kita letak 3 hidrogen depan, kita letak 3 depan air. So kita akan dapat 6 lah. Okey. So oksigen. Oksigen sebelah kanan dia ada 3 tambah 4. Okey, 4 tambah 3 jadi dia akan jadi 7. Okey, dia akan jadi 7. Betul tak 7? Kan? Okey. So kita letak 3 dekat sini. Okey, sebelah kiri kita letak 3 dekat oksigen. Okey, kita letak 3. Kemudian 3 darab 2, 6 tambah 1. Dia akan jadi 7 lah sebelah kiri. Disebabkan itulah kita dapat tindak balas dia adalah 1 mol etanol bertindak balas dengan 1 oksigen menghasilkan 2 mol karbon dioksida dan 3 mol air. Boleh? Boleh. Cikgu ulang balik je kan ni. Okey, saya ulang sikit je. Okey, seterusnya yang kedua adalah tindak balas pengoksidaan. Okey. So kalau kita tengok kejap ya, skrin saya dia lambat sikit. Okey, dah. Cikgu rasa dah keluar paparan cikgu dekat phone kamu dengan laptop kamu. Dah keluar ke belum? Boleh nampak kan? Dah. Okey. So yang kedua adalah sifat kimia alkohol. Yang kedua iaitu tindak balas pengoksidaan. Okey. Jadi alkohol ni dia dioksidakan untuk membentuk asid karboksilik. Okey, cikgu ulang. Alkohol ni dia dioksidakan untuk membentuk asid karboksilik. So, apa fungsi apa kumpulan berfungsi karboksilik? C double bond OH. Okey, C double bond OH. Okey. So dalam tindak balas pengoksidaan mesti ada ejen pengoksidaan yang sesuai. So ejen pengoksidaan yang biasa kita guna adalah larutan kalium manganat 7 berasid
ataupun larutan kalium kromat 7 berasid. Yang ni Okey, larutan kalium dikromat 7 pula 6 berasid. Okey, tapi saya letak orange dengan purple sebab tu adalah warna dia. Okey. So contoh dekat sini, cuba kita tengok. Okey, cuba kita tengok contoh pengoksidaan dia. So contoh dia kalau kita tengok dekat sini, pengoksidan etanol oleh larutan kalium manganat 7 berasid. Kita ambil contoh kat sini. So ini adalah etanol. So etanol kita nampak dia ada OH kan? Okey, etanol ni dia ada OH. So apabila kita oksidakan dengan larutan kalium manganat 7 ini, so kita akan letak simbol 2O ni. Okey, kita letak simbol 2O. Okey. Simbol 2O tu adalah kehadiran oksigen yang dihasilkan oleh kalium manganat 7 berasid tadi. So kita letak 2O dekat depan tu. So kita akan dapat asid etanoik. Okey, kita akan dapat asid etanoik yang mana C ni, C yang berikat OH ni dia akan membentuk double bond dengan O. Nampak? Dia akan membentuk double bond dengan O. So itu yang menyebabkan dia terhasilnya asid karboksilik, dan juga hasil daripada pengoksidaan ini adalah air. Okey, sebab berasid dia ada ion hidrogen. Okey, kat sini dia ada ion hidrogen. Okey. So apa yang kita dapat daripada tindak balas ini adalah asid etanoik dan juga air. Itu hasil dia lah. Okay. Kalau kita lihat persamaan tindak balas dia, kalau kita lihat persamaan tindak balas, etanol bertindak balas dengan ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan ini dia akan membebaskan ataupun menghasilkan oksigen. Okay. Kita letak 2 dalam kurungan O. Okay. And then dia ada H+, iaitu berasid, menghasilkan asid etanoik dan juga air. Okey, dan juga air. Okey. So, kalau kita buat eksperimen ini, okey, sekiranya kita jalankan eksperimen ini, apakah pemerhatian yang kita akan dapat? Okey, pemerhatian yang kita akan dapat adalah warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid ni kan, dia akan dinyah warna. Warna purple tu, warna ungu tu dia akan menjadi tidak berwarna. Okey. Tetapi kalau kita menggunakan ejen pengoksidaan itu adalah kalium dikromat 6 berasid, apa yang kita perhatikan, warna jingga larutan kalium dikromat 6 berasid itu akan menjadi warna hijau. Okey, dia akan jadi warna hijau apabila tidak balas dengan etanol. Okey, ataupun dalam lain dia kita katakan dalam tidak balas ini etanol dioksidakan kepada asid etanoik. Boleh faham tak kelas? Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya. Okey. Ya, seterusnya adalah sifat kimia bagi alkohol yang ketiga, tindak balas pendehidratan. Okey, tindak balas pendehidratan. Okey. So, dalam tindak balas pendehidratan ni, dia melibatkan penyiraman molekul A. Ingat tak? Dulu cikgu kata kalau penhidratan, kalau penhidratan tambah air. Kalau ada perkataan D,
okey, dalam keadaan D dekat pendehidratan tu, so itu adalah buang air. So pendehidratan alkohol ni dia melibatkan penyingkiran molekul air daripada setiap molekul alkohol untuk kita hasilkan alkena yang sepadan. Okey, untuk kita hasilkan alkena yang sepadan. Okey. Jadi, jadi ini adalah persamaan dia. Okey, ini adalah persamaan dia. Itu CnH2n tambah 1OH akan menghasilkan CnH2n tambah H2. Okey, so ini adalah alkena. Ini adalah alkohol. Okey, nampak tak ada serpihan porselin? Okey, nampak ada serpihan porselin. Jadi, apa benda serpihan porselin ni? So, serpihan porselin ni dia adalah mangkin. Okey, serpihan porselin ni adalah mangkin. So, molekul air ni dia disingkirkan apabila wap alkohol kita alihkan ke atas mangkin yang dipanaskan dengan kuat. So, selain daripada porselin, selain daripada porselin, kita boleh guna juga aluminium oksida, alumina, asid sulfur pekat sebagai mangkin. Okey. Cuba kita tengok kat sini. Dia katakan metanol tak dapat mengalami tindak balas pendehidratan. Cuba tengok cabaran minda dekat tepi tu. Dia kata metanol tidak dapat mengalami tindak balas pendehidratan. Kenapa? Jangan jawab sekarang. Okey, jangan jawab sekarang. Sebab cikgu nak simpan soalan ini sekejap lagi. Okey, cikgu nak lihat dulu contoh tindak balas. Okey, contoh persamaan kimia dia. Okey, so persamaan kimia dia. Okey, so contoh persamaan kimia, kita tahu dia adalah alkohol. Okey, dia adalah alkohol menghasilkan, kita buat tindak balas pendehidratan dengan kehadiran porselin, dia akan menghasilkan alkena dan air. Dia akan menghasilkan alkena dan air. So kita lihatlah contoh yang pertama, iaitu pendehidratan etanol. Okay, so ini adalah formula molekul etanol. Okay, and then kita panaskan. Okay, kita panaskan etanol ini ke atas mangkin. Okay, porselin dekat sini. Okay, ini simbol kita panaskan. Simbol segitiga tu adalah simbol kita panaskan. So, kita akan menghasilkan, okay, bila kita buang, okay, so karbon kat sini, dia akan buang H dengan OH, dia akan disingkirkan. So, dia akan membentuk ikatan ganda dua. Besarkan sikit supaya kamu nampak. Aku padam dan aku terangkan lagi sekali. Bila kita jalankan tindak balas pendehidratan ni, so nampak OH dekat sini. Ada dua karbon kan? So, karbon yang berikat dengan OH, karbon yang berikat dengan H tu, dia akan singkir H dan OH ini, membentuk air. Nampak? Kumpulan hidroksid disingkirkan dengan satu lagi atom hidrogen, akan atom hidrogen yang bersebelahan untuk membentuk air. So, what happen to karbon ini, disebabkan dia dah tak ada ikatan kovalen tunggal dengan H dan juga OH. So, dia akan membentuk ikatan ganda dua. So inilah yang menyebabkan terhasil etena. Itu yang menghasilkan etena. Boleh faham? Okey. So kita lihat persamaan tindak balas dia. Kalau kita nak tulis tindak balas dia macam ni lah. Okey, etanol C2H5OH. Okey, C2H5OH kita panaskan dengan kehadiran
makin proselin. So kita akan hasilkan etena, C2H4 dan juga air. Okey, dan juga air H2O. Okey, apa kata andai kata kita gantikan etanol tu dengan propanol. Okey, kita gantikan etanol dengan propanol. Apa yang kita akan dapat adalah propena. Okey, so kalau propanol akan menghasilkan propena. Okey, kalau ini kita tak ada masalah seimbangkan sebab dia memang akan terseimbang dengan sendirinya. Sebab air itu memang daripada propanol. Okey, alright. So akhirnya yang terhasil daripada perhidratan ini, dia akan mempunyai ciri-ciri yang berikut, iaitu dia terbakar dengan nyalaan kuning berjelaga dan dia akan menyahwarnakan air bromin berwarna pirang kepada tanpa berwarna dan dia juga akan menyahwarnakan warna ungu larutan kalium. Okey, kenapa akhirnya dia boleh warnakan warna pirang air ni, kelas? Siapa boleh jawab? Okey, siapa boleh jawab yang ni? Kenapa akhirnya yang terhasil tu boleh warnakan warna pirang air bromin? Yang dapat jawab. Sebab Okey, Jenny. Sebab apa? dia jalankan penambahan halogen. Yes, betul. Sebab akhirnya ni dia boleh bertindak balas dengan halogen ataupun kata dia mengalami tindak balas penambahan dengan halogen. Halogen bromin lah. Boleh menyahwarnakan warna pirang air bromin. Sama juga warna ungu larutan kalium menganat 7 berasid tu sebab dia boleh mengalami tindak balas peroksidaan. Cikgu harap kamu tak lupa yang kita dah belajar dalam tajuk kita yang lepas. Okey. So, sekarang cikgu nak buat aktiviti berkumpulan. Cikgu nak buat aktiviti berkumpulan. Aktiviti berkumpulan cikgu harap tak lama ambil masa. Okey. So, cikgu sharekan link ni dekat dalam cikgu sharekan link ni dalam chat ya. Okey, cikgu share dalam chat. Cuba kamu klik, boleh tak? Cuba kamu... Boleh. Boleh, cuba kamu buka. Okey, kita buat aktiviti berkumpulan. Okey, so kalau kamu akan dapat paparan macam ni. Okey, saya share screen sekejap supaya semua orang dapat paparan yang sama. Okey, sekejap ya. Saya share screen. Saya masih lagi present yang tadi Okey. Okey, cikgu share screen yang baru so kamu boleh tengok. Okey. Okey, seorang dapatkan screen ni, dapat screen yang sama tak dengan cikgu? Okey, cikgu dah nampak ada seorang dah dapat buka. Okey, dah ada. Okey, yang buka ni, Ukari dah, Danish dah. Okey. So, kumpulan satu, cikgu nak letak nama. Okay. So, kumpulan satu dia terdiri daripada, kita tengok kehadiran hari ni lah ya. Okey, so kumpulan satu adalah, Haris ada tak? Haris tak ada. Okey, Andi ada. So, Andi, apa kita hari ni? Ada... Okay, cikgu letak nama dekat sini Cikgu type je nama. Supaya kamu... Okey, supaya
ada kumpulan masing-masing. So cikgu cek pada sini je. Okey, Andi, cikgu cuba letak 3 orang dulu Satu kumpulan 3 orang. Andi, Chong, Shiki. Okey, Andi, Shiki. Kamu boleh contengkan dekat situ dan juga Endang. So ikut susunan soalan lah. 1 Andi, 2 Shiki, nombor 3, nombor 2 Danish jangan tulis kat situ Danish kumpulan ke tau Danish. Sabar dulu. Cikgu nampak Danish dah nak tulis tu. Sabar kejap Danish. Okay, so kumpulan adalah Andi, Shiki juga Endang. Okay, kumpulan 2. Kumpulan 2 dah tengok siapa. Okay, kumpulan 2 adalah Kari. Okay, kumpulan 2 adalah Kari. And then Nisa, Khairul Nisa. Okay, dan juga Huiwei. Cikgu pilih awak lah ya. Nama ni. Okay. Huiwei. Okay. So kumpulan 2. Khairul Nisa dengan Huiwei. Kamu just guna slide kumpulan 2 ni sahaja. So jawapan soalan tu kamu boleh bagi-bagikan lah. Kalau nak senang, ikutlah urutan. Kari nombor 1, Khairul Nisa nombor 2, Wewe nombor 3. Macam kamu nak discuss, mungkin kamu boleh guna medium WhatsApp group kita kan. Okey. Seterusnya adalah Amirul. Amirul kumpulan ya Amirul. Boleh. Boleh. Okey, Amirul. Kemudian cikgu nampak Danish dan Azfa. So kamu tengok siapa nak jawab nombor 1, nombor 2, nombor 3. Boleh discuss kat sini pun. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh tapi sekat-sekat je. Sekat-sekat cikgu rasa mesti internet cikgu tak berapa okey ni. Okey, so kumpulan 3 Amirul, Danish dengan Azfa. Kumpulan 4. Tengok masing-masing jangan salah pilih kumpulan. Okey, kumpulan 4 adalah Am. And Amirul, Ashraf. Okey, Amirul, Ashraf dan juga Iqbal. Okey, dan juga Iqbal. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kumpulan 5. Cepat-cepat. Kumpulan 5 adalah okey, kumpulan 5 adalah siapa ni? Tadi sampai mana? Tadi sampai Iqbal. So, kumpulan 6, kumpulan 5 adalah Firzana. Okay, Firzana. And then Huda. And then Najwa. Okay, dan kumpulan 7. Harap kamu boleh tulis dekat situ. Type je. Kamu klik je type. Okay, kumpulan 7. Siapa ni? Kumpulan 4 dah. Kumpulan 5 sampai Najwa yang tadi. Okay, selepas Najwa, Nurina. Okay, Nurina, Ayu dan El. Dah lama tak buat aktiviti kumpulan kan? Tiba-tiba cikgu saya fikir pula nak guna Google Slide ni. Okay, Elzenda, kemudian Wahida. Wahida kumpulan 7 Wahida. Okay, so Wahida kumpulan 7. Rosmawati, ada lagi tak? Siapa yang tak dapat kumpulan lagi? Waikatul, Wai. Saya tahu-tahu je kan? Cukup-cukup tak sampai 7 cikgu buat. Wai. Wai macam mana je lah. Bantu okay. Ada yang tak dapat kumpulan kelas? Ada tak yang tak dapat kumpulan? Okey, aku dah nampak dah Najwa punya. Okey, tak apa kamu pilih. Cikgu harap semua boleh nampak lah paparan cikgu ni.
Okey, kita semak sama-sama aktiviti kumpulan. Okay, ada tak yang tak ada kumpulan ni? Tulis dekat slide masing-masing Okay, cikgu. Okay, cikgu dah nampak. Okay, Danish dah tulis. Boleh. Macam Danish tulis tu boleh dah. Tak apa, kecil besar tu cikgu faham. Okay, pengoksidaan pentanol. Pentanol Danish. Anda pasti pentanol C2H5OH? Okay, maaf. Cikgu terima maafmu. Cikgu, Ya. saya tak dapat tulis. App tu saya tak dapat download. Oh, kamu tak download Tak boleh. Okey, tak. Kamu soalan mana tu? Soalan 2, kumpulan 2. Alright, okey, tak apa. Yang tak boleh download macam kita ada chat room kan. Okey, so Karonisa Okey, yang tak boleh nak tulis. Kalau dia guna phone, dia tak download. Memang tak boleh. Tapi buat masa sekarang, kamu tulis jawapan tu dekat ruangan chat. Okey. Tulis jawapan dekat ruangan chat. Nanti kita semak sama-sama. Okey? Okey, cikgu. Okey, boleh. Alright. Cikgu bagi masa sampai jam 11.45 boleh? Adi, Syiki dengan Endang, cikgu tak nampak pun tengah jawab. Cikgu tak nampak sesiapa menulis dekat kumpulan 1. Adakah Andi, Syiki, Endang menulis dekat ruangan chat? Okey Adam, okey Syiki menulis dekat chat. Okey. Tolong saya. Alright, tak apa. Cikgu tolong kamu copy dan paste masuk dekat kamu Ini soalan nombor berapa Syiki? Nombor 2. Nombor 2. Okey, boleh. Cikgu tolong tulis jawapan untuk Syiki. Okey, dah dapat dah jawapan Syiki. Boleh. No problem. Kita buat kan. So, kita boleh edit dia. Okey, jawapan Syiki. Ada sesiapa lagi? Boleh tulis jawapan dekat ruangan chat. Nanti cikgu akan copy dan paste masuk ke dalam slide kita. Okey, Andi ada kat sini ke? Endang. Okey, cikgu nampak. Saya akan terus right saya akan terus right. Cikgu akan terus kita buat jawapan sama-sama. Okey, cikgu dah nampak Andi menulis slide 1. Okey, slide 2. Slide 2. Okey, Karonisa tulis dekat ruangan chat. Kumpulan 2, Karonisa. Okey, cikgu copy dan paste. Soalan nombor berapa Nombor 3 Karonisa? Nombor 2, cikgu. Nombor 2. Oh, kumpulan 2. Kumpulan 2, nombor 2. Okey, boleh. Okey, so tulisan kita letak tulisan sama lah. Okey, cikgu dah dapat.
Okey, pendiharati telefon dah. Okey, soalan kumpulan satu. Siapa siap cepat ni? Siapa cepat siap? Okey, kumpul 7 soalan 3 YI. Okey YI, cikgu tolong kamu. Apa tadi? Kumpulan 7 soalan nombor 3. Kumpulan 7 soalan nombor 3. Kumpulan 7 soalan nombor 3. Wah, ni siap tukar font lagi dah. Okey. 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 Kamu tulis dulu. Sambil-sambil tu cikgu akan semak Okey, so macam kumpulan 1 ada lagi seorang Endang. Ada tak Endang dalam ni? Endang ada tak? Okey, mungkin Endang ada masalah internet. Okey, kumpulan 2 dah siap. Very good kumpulan 2. Kumpulan 3 pun. Kenapa ke bawah? Kenapa Amirul? Kenapa tu? Dia ke bawah Kenapa ke bawah? Okey, Asma tengah buat. Yang tengah menulis cikgu tak nak ganggu. Kumpulan 4, Adam, Amirul Ashraf dengan Iqbal. Adam boleh tulis dekat ruangan chat Adam. Cikgu akan cuba copy paste jawapan tu. Okey, saya akan copy paste dan masukkan dalam grup, dalam slide. Okey, kumpulan 1 ni memandangkan Endang tak dapat dikesan. Mungkin ada masalah dengan talian di rumah dia. Jadi wakil kumpulan 1 boleh bantu Endang untuk soalan yang ketiga. Okey, boleh bantu Endang untuk soalan yang ketiga. So cikgu sambil tu cikgu tanda kumpulan 1. Kalau betul cikgu akan buat buat apa buat sekolah kot. Cikgu tulis betul lah. Okey, kalau betul cikgu tulis betul dekat tepi tu dengan pen warna merah. Okey. So yang dah siap tu boleh tengok kumpulan 1. Okey, ada Syiki. Okey, Syiki jawapan kumpulan 1 nombor 3 Syiki. Okey. C2H5OH. Okey. So, kita letak jawapan dia warna merah. Okey. So, sekarang saya tengah semak. Kita tengok sama-sama. Okey, nombor 1 dah. Plan 2. Kari ada masalah ke Kari? Okey, kumpulan 2 dah. Okey, Syiki dah. Okey, Rosmawati. Okey, cikgu tolong copy paste untuk Ros. Kumpulan 7 soalan 2. Kumpulan 7 soalan 2. Okey. Okey, cikgu paste kat sini ya. Alright. Okey. Nombor 3. Okey, nombor 3 pun saya dah cekkan sikit. Okey, Wahidah boleh ke Wahidah? Filzana soalan 3 kumpulan 5. Okey, Filzana soalan 2 kumpulan 5 Okey, Cikgu, mana slide?
Mana slide? Sebenarnya macam hilang je. Slide kita orang tak ada kat situ. Slide kamu tak ada dekat paparan cikgu Dekat paparan cikgu tak ada kat. Kita orang pun tak ada. Kenapa? Tak tahu, kita orang cari. Tak ada dah. Ada kumpulan 1, 2, 6, Ada orang 7. delete ke? Terdelete kot. Rasanya kot. Okey, kejap. Kita back sikit. Alamak. Dia sebenarnya macam kumpulan 1 dah. Kumpulan 1 ada kan? Kumpulan 2 pun ada. Kumpulan 3 ada. Kumpulan 4 ada. Takut jawapan tu yang kumpulan 5 ada. Okey, kumpulan 5 ada. Kumpulan 6 ada. Kumpulan 7 ada. Ada semua kan? Dah ada. Dah kan? Cek. Kumpulan, cek slide masing-masing. Cek slide masing-masing. Supaya semua jawapan dah ada. Yang copy paste dekat kumpulan 4 ni tak ada jawapan ni. Mana beli kumpulan 4? Okey, Firzana tadi dia ada masukkan dalam grup soalan 3. Soalan 2. Dia tersalah. Soalan 2. Soalan 2 ke soalan 3? Soalan 2. Soalan 2. Okey. Yang ni kan? Betul tak? Okey. Kita warnakan dia warna hijau supaya dia sama. Okey, kumpulan 5 dah. Kumpulan 1 dah. Kumpulan 2 Kari dapat dikesan tak? Okey, so kumpulan 2 kamu tolong ambil inisiatif untuk bantu kumpulan kawan kamu ni. Okey, nombor 7 adalah kumpulan 7 Rosmawati. Okey, Rosmawati tadi dia share dekat group Okey. Kopi. Yang ni ke kumpulan 7 kan? Okey, C4H2. Okey. Nanti kita akan semak bersama-sama tau. Okey. Ni cikgu ke bawah sikit supaya dia duduk bawah kan. Okey, cikgu tukar font. Dia font dia sama. Okey. Wahida. Where's your answer? Okey, Wahida sini jawapan dia. Copy, kita masukkan. Wahida boleh tulis tak tu Wahida? Ke nak cikgu tuliskan? Okey, cikgu tuliskan Wahida. Cikgu dalam jawapan kamu di ruangan chat. Okey. Alright. Okey, kumpulan 7 dah, kumpulan 6 dah, kumpulan 5 pun dah, kumpulan 5 dah. Okey, kumpulan 6. Kumpulan 4 masih lagi. Okey, Iqbal tengah menulis. Okey, tak apa Iqbal, cikgu tunggu. Okey, kumpulan 1 pun dah. Cikgu bawa jawapan tu ke bawah Amirul. Supaya kita nampak dia senang dibaca lah. Okey, kumpulan 1. Tengok kumpulan 1 dah. Kumpulan 2. Okey, kumpulan 2 pun dah. Very good. Adam pula. Okey, set space sebab kalau tak nanti dia jadi kecil kan. Dia makin kecil. Okey, kumpulan 3 pun dah. Okey, ni pun cikgu back sikit. Barulah dia macam besar kan. Okey, kumpulan 3 dah.
kumpulan 4. Kumpulan 4 cikgu masih menunggu Adam dengan Amirul Ashraf. Kumpulan 5, okay, kumpulan 5 is good. Dah siap. Okay, kumpulan 5 dah siap. Okay, kumpulan 5 dah siap. Kumpulan 7. Okay, kumpulan 6. Okay, kumpulan 6 pun dah siap. Okay, cikgu bawah. Okay, dia kecil nanti kamu tak puas tengok. Okay. Okay, so saya rasa semua dah siap kecuali kumpulan 4. Perlukan bantuan tak kumpulan 4? Tak boleh cikgu slide tu loading. Wahidah, slide tu loading dia sebab dia internet kan. So mungkin disebabkan internet lah juga. Sebab rumah saya pun internet tak berapa okey. Salin macam slow. So cikgu risau kalau sama dekat rumah kamu juga. Okey, cikgu nampak Amirul Ashraf tengah tulis. Okey, tak apa. Sementara kamu cuba buat, cikgu ambil kehadiran. Okey. Okey, kita semak jawapan boleh tak? Kita bentang jawapan masing-masing, boleh? Boleh. Okey, so kita start dengan kumpulan pertama. Okey, saya akan so saya dah present. Boleh nampak ke kumpulan yang pertama? Okey, so kita lihat soalan yang pertama. Okey, so Andi, cuba bacakan jawapan kamu. Okey, Andi boleh baca jawapan ke? CH3OH H3OH tambah 3/2 O2 menghasilkan CO2 tambah 2 H2O. Okey, so kita lihat metanol berbalas dengan oksigen berlebihan yang hasilkan 1 mol karbon dioksida dan juga air. Betul tak mol air? Seimbang tak persamaan ini? Seimbang tak? Seimbang tak? Okey, mungkin lalian internet tak berapa nak okey. So kalau kita tengok yang pertama ni adalah seimbang, betul? Akan hasilkan CH3OH tambah 3/2. So dia akan dapat 3 oksigen. Betul? Betul. Okey. Betul lah yang ni. Macam mana cikgu buat tanda sebab dia tak boleh guna dekat sini. So saya kena buat kurungan. Betul lah. Itulah. Okey, betul. Bagus. Tahniah. Okey, kita tengok jawapan kumpulan yang kedua tu. Semak sama-sama.
Okey, betul tak pengoksidaan butanol oleh agen pengoksidaan kalium manganat 7 beresid akan menghasilkan sebutanol C4H9OH betul tambah 2O menghasilkan asid etanoik dan air. Betul tak kelas? Okey, betul. Pendehidratan etanol. Dia akan menghasilkan etena dan air. Betul. Okey, bagus sangat. Okey, kita cepat sikit sebab masa pun dah mencuri kita. Okey, kita lihat kumpulan 2. Okey, kedua, pembakaran butanol. Okey, Danish, seimbang tak persamaan ini? Seimbang tak? Seimbang itu. Seimbang. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Pengoksidaan etanol oleh agen pengoksidaan kalium manganat 7 beresid. Okey, siapa yang cikgu nak tanya? Andi, betul tak kawan kita Andi? Andi betul? Dia akan menghasilkan asid metanoik. So kalau cikgu tengok betul lah di sini. Okey. Seterusnya, pendehidratan propanol oleh serpihan protein sebagai makin. So propanol C3H2OH dia akan menghasilkan etena dan juga air. So betul di sini. Okey, soalan yang kumpulan ketiga. Okey, kita tengok soalan jawapan Amirul. Okey, pembakaran etanol C2H5OH bertindak balas dengan oksigen. Okey, dia menghasilkan 2 karbon dioksida. Betul kan? 7, 6, 7. Okey, betul. Bagus. Okey, seterusnya pengoksidaan pentanol. Ni Danish punya jawapan. So, pentanol C5H11OH menghasilkan asid etanoik. Okey, betul. Alright, dan juga air. Okey, seterusnya. Jawab. Aswa, apa Aswa? Okey, pendehidratan butanol C4H9OH dia akan menghasilkan etena. Okey, betul. Alright. Seterusnya kita lihat kumpulan 4. Adam dengan Amirul Ashraf tak dapat dikesan. Kesian Adam. Oh Adam. Sorry sangat Adam. Okey, cikgu ambil jawapan Adam sekarang. Amirul Ashraf ni tak dapat dikesan Dia sebenarnya ada ke tak dia dalam grup dalam kelas ni? Oh ada. Oh. Sorry Ashraf, cikgu tak nampak lah awak tulis kat situ. Okey. Tak apa, cikgu betulkan. Okey Adam. Kalau Adam tak boleh nak ni, kita on mic Adam. Cikgu nombor 1 ada 2 jawapan. Macam mana? Nombor 1 tu ada 2 jawapan, dekat atas dan bawah. Oh, Adam dah ada 2 jawapan. Oh, dah ada kat atas. Oh, saya yang tak perasan. Okey. Dah. Kita besarkan sikit. Sekarang cikgu tengah tunggu Ashraf. Okey, nanti cikgu akan semak. Okey, cikgu akan semak dan sebab masa pun lagi 3 minit. Okey, cikgu akan semak. So, after this, kamu boleh tengoklah jawapan tu betul atau salah. Okey? Sebab cikgu takut nanti kamu, lepas ni kelas apa? Admat. Okey, cikgu tak nak nanti admat kamu lambat pula. Okey, so kelas, cikgu nak ajak kamu buat satu poll. Satu
refleksi. Okey, kita nak buat refleksi untuk hari ini punya PDPR. Cikgu nak kamu berikan refleksi kamu untuk PDPR kita hari ini. Okey, cikgu akan sharekan dia punya. Okey, cuba kamu tengok dekat ruangan chat. Saya ada letak satu link. Okey, cikgu ada letak satu link. Kamu cuba klik link tersebut. Okey, klik link tersebut. Okay, and then kamu akan dapat paparan macam ni. Okay, kamu akan dapat paparan macam ni. Okay, kita tunggu kawan kita melengkapkan jawapan. Okay, kamu akan dapat satu refleksi. Kamu boleh tulis apa yang kamu rasa tentang PDPR kimia hari ni. So, kamu boleh nyatakan faham ke, tak faham ke, apa sahaja yang kamu nak tulis. Apa sahaja yang kamu nak tulis. Internet tak okey, suara cikgu sekat-sekat, boleh tulis. Cikgu punya penerangan jelas, boleh tulis. Supaya kita boleh perbaiki kita punya PDR yang akan datang. Okey. Okay, sambil tu awak boleh tulis sambil tu cikgu semak, kita menyemak jawapan kawan-kawan kita. Okay, so jawapan. Okay, so jawapan kumpulan 4, saya tengah semak kumpulan 4 punya jawapan. Okey. Okey, so dah ada yang respon. Okey, nampak kan? Nampak tak? Nampak. Kan. So, okey, boleh tulis? Boleh tulis, nanti cikgu akan share paparan sekali sementara kita semak jawapan kawan, sementara kita tengok balik perbincangan ahli kumpulan ni. So, pengoksidaan propanol akan menghasilkan, okey, kalau pengoksidaan propanol dia akan menghasilkan apa ni? Okey. Amirul Ashraf, dekat sini ada sedikit yang perlu dibetulkan. CH3COOH ni adalah asid etanoik. Ini adalah asid etanoik. Dekat sini adalah propanol. So kalau propanol akan menghasilkan asid propanoik. So dekat sini adalah C2H. Okey, cikgu betul Ini adalah C2H5 COOH. Okey. So kalau pengoksidaan dia akan menghasilkan asid oksilik yang sepadan dengan alkohol tersebut. Okey. Okey, pendehidratan pentenom akan menghasilkan pentena, betul. Okey, ini betul. Okey, Firdana. Okey, tak apa, nanti cikgu akan tengok yang hasil pembentangan ni. Nanti kamu boleh check lah dari masa ke semasa sebab kamu ada link dia ni. Okey, kamu boleh buka. Okey, so mari kita tengok apakah kita punya luahan refleksi. Suara saya sekat-sekat macam piano. Okay. Alright. Okay, yang faham tu nanti boleh je PM cikgu tanya. Okay kelas, so mari kita dah habis. So cikgu share link kehadiran kita hari ni. Hari ni saya sebenarnya prepare Kahoot tapi tak sempat buat Kahoot. Mungkin Kahoot tu kita boleh buat sebagai tulisan lah kot.
Okey, tugasan. Okey, saya sharekan link kehadiran. Okey, jangan lupa isi link kehadiran dan juga kriteria kejayaan kita hari ini. Okey, so terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih cikgu. Baik cikgu, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey. So, tu kriteria kejayaan okey.